je macam kita belajar ni matematik, tapi dia akan guna dekat perubatan, pertanian, kewangan. Even kalau awak sambung belajar ke, awak kena buat kajian kan, memang awak guna benda ni. Benda-benda simple matematik ni. Memang awak kena guna untuk kira. Walaupun awak ambil apa-apa saja kan. Okay. So, okay, graf yang ditunjuk ni, dia kata muka surat 197 ni graf pandemik Dia tak keluar lagi ke? Okay. Kenapa? Keluar tak gambar graf tu dekat awak punya? Tak ada. Tak ada? Tak gerak? Tak gerak. Okay. Dia lambat. Saya lambat ni. Okay, yang muka surat 197 tu lah awak tengok buku teks Okay, dia menunjukkan taburan pandemik, taburan kes kan, pandemik COVID-19 tu. Lepas tu dia ada tinggi rendah. Ni kita panggil serakan lah taburan kan. Okay, kalau taburan ni kita nampak bentuk loceng mula dia naik tinggi, lepas tu dia turun. Okay, kata kalau kita tak buat apa-apa, mungkin graf itu akan tak turun lah. Akan jadi tinggi. Tak turun apa-apa. Okay. So ni adalah kegunaan, salah satu kegunaan statistik lah yang kita nak belajar hari ni. Dia lambat keluar. Okay. So dalam hari ni cikgu nak ajar macam mana kita nak bina histogram dan poligon kekerapan. Okay. Kata masa tingkatan 4 ni, awak ada guna, masa tingkatan 4 dia kata belajar guna blok batang dan daun dan plot titik masa tingkatan 4. Okay. Plot titik. Okay. So, untuk tingkatan 5 ni, dia akan ajar guna histogram. Bukan setakat buat histogram, kena tafsir, kena pandai baca. Dan poligon kekerapan. Okay. So, sebelum bina histogram dan poligon kekerapan ni, awak kena tahu selang kelas, macam cari selang kelas, hak bawah, hak atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas dan kekerapan longgokan. Okay, semua ni kita kena buat jadual kekerapan. Okay, untuk buat histogram, kena buat jadual kekerapan. Okay, histogram dengan poligon kekerapan ni senang sahaja. Okay, cikgu introduce sikit. Okay, histogram yang ada macam bar tu. Yang ada macam bar. Baca bar macam tu. Ni histogram. Okay, poligon kekerapan, dia boleh jadi dua. Satu, dia awak kena lukis histogram dulu. Lepas tu awak sambungkan titik-titik tengah. Awak sambungkan titik tengah. Ataupun awak tak payah lukis histogram pun, awak sambung titik tengah. Tu pun boleh juga. Sambung titik tengah. Tu pun poligon kekerapan. So, poligon kekerapan boleh jadi dua bentuk lah. Satu yang bersama histogram, satu yang dia sendiri. Okay. So, kita tengok sikit macam mana kita nak bina. Dia tak ada contoh. Okay. Contoh satu macam mana kita nak buat jadual kekerapan ni. Okay. First sekali awak tengok peta warna kuning tu. Contoh satu, peta warna kuning tak keluar pula dekat ni. Okay. Cikgu rasa dia lambat sikit. Sekejap cikgu share balik. Okay. Formula-formula ni awak jangan risau. Maksudnya bila awak buat nanti awak tahu dia senang je. Tak payah hafal sangat kan. Okay. Kita nak tahu selang kelas. Selang kelas ni maksudnya kita nak buat jadual tu daripada berapa ke berapa. Okay. So first kali. Okay. Kejap First kali. Dia kecilkan sikit. Okay. Dia kata tentukan selang kelas
yang sesuai untuk bilangan supaya kelas menjadi 6. Okey. Caranya awak tengok data yang tempat warna biru ni, awak ambil data yang terbesar. So awak kena scan, tengok betul-betul. Data yang terbesar apa? Okey, cikgu jumpa 173 data terbesar. Okey, data terkecil scan lagi. 140 lebih ni data terkecil. 45. Okey, so apa yang awak buat? Awak ambil yang data yang terbesar, tolak data yang terkecil. Awak kena bahagi dengan dia nak jadi bilangan kelas dia 6 kan? Awak kena bahagi dengan 6. So bila awak tolak ni 173 tolak 145, awak bahagi 6, awak dapat 4.6. Tapi awak kena bunda ni 4.666 ni awak bunda dia jadi 5. So selang kelas awak akan jadi 5. Maksud dia dekat jadual awak, okey cikgu lukis jadual sikit Cikgu lukis jadual kekerapan. Okey. Jadual kekerapan. Okey, kena lukis jadual macam tu. Saya ingat pula. Okey. Jadual kekerapan yang ni kelas awak. Okey. Bila dia kata selang kelas kita dapat 5 maksudnya. Okey, awak tengok yang terkecil tadi 145 kan yang paling kecil. Okey, awak kena buat 145 hingga okey. Dia kena 5 dia kena 5 selang dia. So, awak kena ada 5 nombor. 145, 146, 147, 148, 149. So, kena ada 5 nombor ni untuk selang kelas. So, kelas yang pertama adalah 145 sampai 149. Tu kita buat selang kelas dia. Kalau awak kata, okey, awak tak boleh ambil 145, awak nak tambah dengan 5 sebab selang kelas. Jadi 150 kan jadi kan? Tak boleh macam tu. Sebab awak kena kira juga 145 tu. So 45, 46, 47, 49. Ada 5 nombor. Selang kelas 5 maksudnya ada 5 nombor. Okey. Awak yang pertama je awak kena check. Okey, yang kedua, selang kelas yang kedua ni awak ikut pattern saja. Okey, lepas 149 mestilah 150 kan? Okey, awak tengok 145 hingga 49, awak tambah 4 kan? Selang kelas 5 dapat awak tambah 4 kan? 145 tambah 4 dapat 149. Yang bawah ni awak tambah 4 je, 154. 150 hingga 154. Sebab awak dah check tadi. 150, 151, 152, 153, 154. Ada 5 nombor. Okey. So next 155 hingga tambah 4 jadi 159. Okay, next 160 tambah 4 jadi 164. 165 tambah 4 jadi 169. 170 tambah 4 jadi 174. Okey, kita yang paling tinggi pun 173, so kita boleh berhenti kat situ. Okey, berhenti kat situ. Berhenti kat situ dan awak garis lah. Okay. Kita garis. Okey. Okey, kemudian step satu ni kita garis. Okey, next kita nak cari apa? Soalan B. Bina jadual kekerapan berdasarkan maklumat di A. Seterusnya lengkapkan jadual kekerapan itu dengan had bawah, had atas, sudut tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. Okey, bila nak jawab kolam peksa, okey, cikgu buat terus jadual kekerapan ni, tapi kalau untuk jawab A ni awak kena tulis 145 hingga 149 kena senarai kat dia. 150, 154 sebab tu cara dia. 155 hingga 159 dan seterusnya lah. Okey, B baru dia suruh buat jadual kekerapan. So kita transfer balik jawapan kita tu dekat bahagian kelas. Okey, dan dia kata dia nak jadual kekerapan. Bila jadual kekerapan, mesti ada kekerapan kat sini. Kekerapan. Kekerapan maksudnya berapa kali dia muncul. So, awak check lah. Yang ni, okey, awak check nombor antara 145 hingga 149. So, ada berapa? 145. Okey, bila check awak cross macam tu. 145, 149. 1, 2, cikgu jumpa 2 je. So, kekerapan 2. 150 hingga 151 pun awak kira. 150 tak ada. 151
150 ada 1. Okay, 150 hingga 154 padam. Okay, 150 hingga 154. 1, 2, 3. 3. Okay. So semua ni awak kira lah. Contoh saya buat satu lagi. 155 hingga 159. Okay, 155 hingga 155 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6. So yang bawah ni awak kira nanti. Okay, ni 5, ni 3, ni 1. Okay. So lepas tu dia nak had bawah. Had bawah. Okay. Boleh elok sikit. Tak muat. Had bawah had bawah. Okay. Kalau dalam Excel tulis penuh BAWAH. Okay. Had bawah adalah benda hok kat bawah dia. Okay. Contoh kat sini had bawah dia yang cikgu akan highlight warna hijau. 145, 150 ni had bawah. Yang belah di start ni. Ni had bawah. So kita transfer dekat kotak tu. 145 transfer kat kotak tu. 145, 150, 155, 160, 165, 170. Dan kita ada pula had atas. Had atas maksudnya yang atas lah 149, 154 semua ni. 149, 154, 159, 164, 169, 174. Okay, cikgu nak highlight dengan warna orange. Had atas. Had atas yang duduk kat atas. Okay, next. Dia kata had bawah, had atas, titik tengah. Okay, titik tengah. Okay, titik tengah ni awak ambil had bawah tambah had atas bahagi 2. Okay, contoh cikgu ambil yang kelas yang pertama Kelas yang pertama, awak nak cari titik tengah, awak ambil 145 tambah 149 bahagi 2. So, check lah. 145 tambah 149 bahagi 2. Dapat 147. 147. Okey. Yang had kedua ni awak nak tambah boleh. 150 tambah 154 bahagi 2 boleh. Ataupun awak tengok pattern je. Okey. 145 ni nak jadi 147 awak kena tambah 2. So, awak kena tambah sempadan had bawah, awak tambah 2 dapatlah titik tengah. So, kat sini jadi 152. Ni 155 jadi 157. Tak payah kira lah, tengok pattern je. 162, 167, 172. Okay, kalau nak kira pun boleh, kalau nak tengok pattern pun boleh. Tambah 2 daripada had bawah. Okay, setakat tu faham ke? Faham? Boleh? Okay. Okay, next kita kena buat sempadan bawah. Okay, sempadan bawah. Bawah Cikgu tak muat sempadan atas. Okay, sempadan bawah. Okay, macam mana nak kira? Okay. Dia kata kat situ, dekat petak kuning tu nak cari sempadan bawah adalah had atas kelas sebelumnya tambah had bawah kelas itu. So, maksud dia macam ni. Nak cari sempadan bawah, awak ambil 149. Okay, sorry. Sempadan bawah. Okay, awak tengok 145 ni dia tak ada atas dia kan. Kelas yang pertama tak ada kat atas dia. Tak apa, kita tinggal dulu. Yang tu kita buat kelas yang kedua. Kita buat yang kat sini dulu. Kita buat kat sini dulu. So, awak kena ambil sempadan bawah dia tambah dengan sempadan atas kelas sebelum dia. So, awak ambil 149 tambah 150, awak bahagi 2. Dapat apa? 149 tambah 150, awak bahagi 2. So, dapat 149.5. Okay. So, dekat sini, awak tulislah 149.5. Okay. Kalau buat yang bawah 149.5 tu, awak ambil 155 tambah 154, awak bahagi 2, awak dapat 154.5. 4.5. So, awak tengok pattern. Semuanya 0.5. Maksudnya, yang atas kali ni, okay. Maksudnya, awak ambil
sempadan bawah ni awak tolak dengan 0.5. So akan dapat 144.5. Yang tu pattern dia. Okey. Yang seterusnya pula 160 awak tolak dengan 0.5. So dapat 159.5. Okey. Sempadan ini 164.5. Okey. Yang ni adalah 169.5. Okey. Ataupun dalam formula sempadan bawah ni awak boleh tulis sempadan bawah had bawah tolak dengan 0.5. So dapatlah sempadan bawah. Salah satu cara lain lah untuk cari sempadan bawah. Kalau nak tambah macam cikgu cakap tadi pun boleh juga. Okey. Kalau sempadan atas pula, kalau ni sempadan bawah dia tolak 0.5. Kalau sempadan atas awak tambah 0.5. Contoh yang ni cikgu tak muat lah. Yang ni sempadan ni adalah 149.5. Yang ni 154.5, yang ni 159.5, ni 164.5, ni 169.5, 174.5. Awak tambah 0.5. Cikgu tak muat tu kalau tak kena tulis lagi satu. Okay, awak boleh refer lah dekat buku teks muka surat 199 tu. Adapun dia kata had kelas atas tambah had kelas bawah selepasnya. 149 tambah 150 lah. So dapat 149.5 untuk sempadan atas ni. Okey, tak apa yang tu. Okey, contoh 2. Bina jadual kekapan longgokan bagi daripada jadual kekapan di bawah. Okey, kita buat macam tadi. Okey, kita buat macam tadi. Ni kelas dia. Yang ni kekerapan. Okey. Kekerapan longgokan. Okey. Cikgu explain macam mana kekerapan longgokan Dia ada berapa tu? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ni kekerapan longgokan Okey. So umur ataupun kelas kekerapan. Ni kekerapan longgokan. Okey, yang ni awak tak payah buat selang dia. Dia dah bagi siap-siap kat awak. So awak tulis je. Umur 10 hingga 19, 20 hingga 29, 30 hingga 39, 40 hingga 49 dan 50 hingga 59. So masuk kekerapan dia. Yang ni 4, ni 5, ni 8, 7, 3. Okey, kekerapan longgokan ni adalah jumlah kekerapan kelas tu tambah dengan kekerapan sebelumnya. Okey, contoh yang pertama 10 hingga 19 ni kekerapan dia 4. Kekerapan sebelumnya tak ada, kosong. So kekerapan longgokan dia 4 lah. Okey. Kelas yang kedua, kekerapan dia 5. Kekerapan sebelum dia kekerapan dia 5, kekerapan sebelum dia 4 kan? So bila longgok jadi 9. Okey. Kekerapan yang ke kelas ketiga. Kekerapan dia sendiri 8. Tambah yang sebelumnya 9 kan? Tambah sebelumnya 9. So jadi 17. Okey. Kekerapan kelas keempat. Kekerapan dia sendiri 7. Tambah yang sebelumnya 17. 7 tambah 17 jadi 24. Lepas tu dia kata satu kelas yang terakhir ni, kekerapan dia sendiri 3. Tambah dengan kekerapan sebelumnya 24, jadi kekerapan longgokan ada 27. Nak tahu buat betul ke tak? Kira semua sekali berapa? 4 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 3. Dapat tak 27? Kalau dapat 27, betul. Tak ada cuai lah dalam ni. Okay, boleh faham ke kekerapan longgokan ni? Boleh. Boleh. Ataupun salah satu cara lagi. Okey, contoh nak cari kekerapan longgokan untuk kelas ni. Awak ambil je semua yang, tambah semua yang atas dia. 8 tambah 5 tambah 4. Dapatlah 17. Cara macam tu pun boleh juga. Tambah je yang atas dia.
Macam 3 ni nak tahu kekapan longkok, tambah je semua sekali. Dapatlah 27. Okey, histogram. Okey, cara nak buat histogram. Okey, dia kena cari sempadan bawah. Okey, dia kena cari sempadan bawah, sempadan atas. Okey, lepas tu dia kena tengok skala yang sesuai. Kadang-kadang dia bagi skala. Awak kena ikutlah skala dia bagi. Kadang-kadang dia tak bagi. Okey. Kekapan tu paksi mencancang, sempadan kelas paksi mengufuk. Okey, paksi mencancang maksudnya paksi Y. Paksi mengufuk maksudnya paksi X. So kekapan kena wakilkan dengan Y, sempadan kena wakilkan dengan X. Okey, palang. Palang macam itulah cikgu tunjuk tadi, macam itulah palang dan lebarnya sama dengan saiz selang kelas. Okey, tinggi dia berkadaran dengan kekapan. Okey. Tu histogram. Yang cikgu lukis, cikgu explain dulu. Poligon kekapan tu mula kita tanda titik tengah dulu atas palang. Lepas tu daripada kelas pertama hingga kelas terakhir. Lepas tu lukis garis lurus. Okey. Garis lurus mesti pakai pembaris. Okey. Kalau atas ni lepas kita lukis histogram. Kalau tak lukis histogram, kita buat benda yang sama, cari titik tengah, pilih skala, tanda titik tengah dan sambung. Okey, cikgu explain macam mana buat. Okey, ni kertas graf lah. Okey, ni contoh 3. Okey, boleh refer contoh 3 juga. Okey, jadual kekapan di bawah. Tak keluar lagi contoh 3. Okey, boleh refer muka surat 201 Okey, dia kata kamera pengkap had laju berapa, bilangan kereta berapa. Okey, lepas tu awak kena lukis dulu skala 2 cm kepada 10 km per hour pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10. Okey, maksudnya dua-dua pun 10. 10 kat paksi Y, 10 dekat paksi X. Okey. Tak keluar lagi, tunggu dia keluar dulu. Cikgu tak tahu kenapa dia tak keluar lagi. Okey, dah keluar dah. Okey, so awak buatlah kalau graf awak. Okey, graf. Okey, awak menamakan ni paksi X dan paksi Y. Paksi X, paksi Y. Okey, dia kata X tadi yang paksi mengufuk tu laju Okey, so ni laju lah. Laju dalam kilometer per hour. Okey, yang ni adalah 10 kereta. Bilangan kereta. Okey, ni bilangan kereta. So Y adalah bilangan kereta. Tulis siap-siap. Okay, macam tu. Okey. So kita kena cari dulu, ingat tadi dikata cari sempadan bawah dengan sempadan atas kan. Kalau awak nak senang, awak buat satu lagi table. Buat satu lagi table kekapan tu, tapi itulah sikit kan. Leceh sikit. Sempadan bawah, sempadan atas. Okey. So 70 kelas ni laju. Ni kekerapan. Yang ni sempadan bawah. Ni sempadan atas. Ni titik tengah. Okey. So laju dia 70 hingga 79. Kekapan dia 5. Okey. Sempadan bawah ingat tak? Sempadan bawah. Awak kena ambil had bawah tolak 0.5. So 70 tolak 0.5 dapat 69.5. Sempadan atas awak kena tambah 0.5. So 79 tambah 0.5 jadi 79.5. Okey, titik tengah awak kena tambah had bawah tambah had atas. 70 tambah 79 awak bahagi 2. So 70 tambah 79 awak bahagi 2. Sama dengan dulu baru bahagi 2. So dapat 74.5. Okey. So boleh continue ni 80 hingga 89, kekapan dia 10, sempadan bawah 79.5, sempadan atas 89.5. Okey, titik tengah awak dah ada pattern dah. Okey, titik tengah awak dah ada pattern 74.5.
So, titik tengah dia berapa ni? Hilmi, titik tengah dia berapa? Tengok pattern. 84.5. Titik tengah 84.5. Okay, so yang ni 90 hingga 99. 20. Okay, kejap dia cakap apa ni? 20. Okay, 20. Lepas tu yang ni sempadan bawah 89.5, tolak 0.5 sempadan atas tambah 0.5, hak atas tambah, okay, yang ni hak bawah tambah tolak 0.5. Yang sempadan atas, hak atas tambah 0.5. Okay. Yang belah kiri ni hak atas, hak bawah, hak bawah, yang belah kanan ni hak atas. Okay, titik tengah dia 94.5. Dan seterusnya lah. Okay. Macam mana kita nak lukis histogram kita Okay, cikgu nak buat sampai habis baru boleh lukis. Okay, so ni 100 hingga 109, ni 110 hingga 119, ni 120 hingga 129. Okay. Okay, yang ni adalah 30, 25, 10. Okay, sepadan bawah dia 100 tolak 0.5 jadi 99.5. Sepadan atas 109 tambah 0.5 jadi 109.5. Okay, titik tengah 100 tambah 109 bahagi 2 dapat 104.5. Okay. Sempadan bawah dia 110 tolak 0.5. So dapat 109.5. Sepadan atas 119 tambah 0.5 jadi 119.5. Titik tengah 110 tambah 119 bahagi 2. Okay, so dapatlah 114.5. Okey, sempadan bawah ni 120 tolak 0.5 dapat 119.5. Sempadan atas 129 tambah 0.5 jadi 129.5. Titik tengah 120 tambah 129 bahagi 5 dapat 124.5. Okey, so sekarang ni kita label histogram tu, kita kena start dengan kosong. Kita letak kosong kat hujung ni. Lepas tu kita kena start dengan sepadan bawah yang pertama iaitu 69.5. Okey, patutnya dia tulis kat bawah ni, cikgu tak muat, cikgu tulis kat atas 69.5. Okey. Kira 2 cm, sebab cikgu tak muat 2 cm, cikgu pakai 2 cm kotak besar ni. Kau kena buat 2 cm lah sebab dia kata 2 cm kepada 10. So yang ni 79.5. Okey. Lepas tu sambung. Bila okey, yang ni kelas yang pertama, ni sempadan bawah, ni sempadan atas kan. Okey, bila yang kedua, sempadan bawah dia sama dah dengan sempadan atas kelas sebelumnya, cuma boleh tambah kat dia 89.5 dah. Okey. So teruskan dapat 99.5. Ni 109.5, 119.5 dan 129.5. Okey, 2 cm 2 cm Okey, cikgu tak muat sebab cikgu ni cikgu buat banyak ni. Okey, lepas tu kita sampai paling tinggi pun 30 kan. Yang ni muat cikgu tulis. Muat 2 cm. So cikgu buat 10 sebab dia kata 10 kan. 20, 30. Ikut skala yang dia bagi, kalau dia bagi. Kalau tak bagi, skala sendiri. Okey. So first kali dia kata kelas yang pertama ni kekapan dia 5. So kita pun tanda 5 kat mana? Oh, 5 kat sini. Kita buat X. Okey, cikgu pakai warna biru lah. Buat X macam ni. Okey. Kemudian kita buat palang macam tu. Kita buat je palang macam tu. Lepas tu yang kedua 10. 10 kat mana? 10 kat sini. Kita buat tengah-tengah. Kita buat dekat tengah-tengah. Ni kita garis. Kalau baca, tengah-tengah tu boleh baca lah. Kat sini titik tengah dia, kat sini titik tengah yang cikgu warna biru tu kat bawah. Tapi cikgu tak sempat dah baca. Cikgu tahu dah yang tu tengah kan. So, buat tengah je. Okay, yang seterusnya 20. 20 pun, okay. Sambung macam tu. Okay. Yang seterusnya 30. 30 sini. So, sambung je. Pakai pembaris Sambung je.
Okay, lepas tu 25. So 25 mestilah antara ni sini 25. Okay, buat titik tengah dia, kemudian garis. Okay, last kali 10. 10, tanda dekat 10 titik tengah dia. And then garis. So dapatlah histogram. Ni dia tanya histogram je kan, dia lukis histogram. Dia tanya histogram. Dan dia kata poligon kekerapan. Okey. Poligon kekerapan ni awak cuma sambungkan saja dalam ketagah yang sama. Cikgu buat warna merah tapi sebenarnya awak kena guna warna sama. Sambungkan saja tapi awak kena start dia kosong. Okey, sambungkan saja. Ni sambung. Okey, sambung. Akhir dia tengah-tengah. Yang pertama ni salah sikit. Yang pertama ni kena duduk tengah-tengah juga. Tengah-tengah titik tengah. Yang ni poligon kekerapan lah. Okay. So yang ni nak lukis kat awak contoh 4. Lukis lain itu guna pembaris ke guna tangan saja? Pembaris, semua pembaris. Okey. Okay, semua guna pembaris Jangan bengkok-bengkok macam cikgu ni sebab dia kena garis lurus. Okay, contoh 4 cikgu buka ni je lah. Cikgu buka cikgu tayang jawapan je. Kita tengok sama-sama. Okay, dia kata dicatat ada 20 orang peserta dalam pusingan kelayakan pertandingan berenang. Wakilkan data tersebut dalam poligon kekerapan. Gunakan 2 cm/5 saat pada paksi mengufuk dan 2 cm/2 orang pada paksi mencancang. So tengok dia punya skala tu. 2/5 paksi mengufuk, paksi X lah. Okay, 2/2 pada paksi mencancang, itu paksi Y. Okay, so kita okay, kenapa dia start dengan 45 kat sini? Okay, sebab kan kita nak lukis kan kita start dengan kosong kan. Nak buat tak apa, tak buat pun tak apa yang ni. Tapi kalau start dengan 50 hingga 54, okay, 50 hingga 54, okay, letak kekerapan dia 2, okay, titik tengah dia 52 ni awak tahu kan, 50 tambah 54 bahagi 2. Okay. Okay, yang ni dia suruh lukis apa? Poligon kekerapan kan. So, dia tak suruh lukis histogram. Kalau tak suruh lukis histogram, tak payah cari sempadan atas, sempadan bawah, tak payah. Awak cuma cari titik tengah. Cuma cari titik tengah. Kalau tak payah lukis histogram. Okay. So, setiap kelas ni awak cari. Okay. Yang atas ni, 50 hingga 54 ni, atas pada dia buat kelas sendiri. Walaupun tak ada dalam tu. Okay. Dia tahu dia kena berakhir dengan 49 kan. Sebab selepas tu 50. Lepas tu dia tengok pattern dia 50 hingga 54. Maksudnya tambah 4. So dia ambil 45 tambah 4 dapat 49. Sebab tu dia dapat kelas yang pertama ni. Ni buat sendiri. Dia tengok pattern, dia buat sendiri kelas tu. Okay. Lepas tu bilangan peserta kosong. Dan titik tengah 45 tambah 49 bahagi 2 dapat 47. Dia buat pattern sendiri Okay. Kemudian sampai ke bawah. Terus sampai ke bawah. Okay. Yang last kali pun dia buat pattern sendiri juga. Lepas 74, 75. And then ditambah 4 dapat 79. Okay. Sedang bilangan peserta memang kosong. Dan titik tengah dia 77. Okay. So dapat semua ni dia plot. Okay. Dia plot ikut skala lah 5 cm. 5 saat. 2 cm 5 saat. Okay, tengok ni 2 cm. Kan 52 tolak 7 kan 5 kan. Selang dia 5. Okay. So yang ni dikata selang dia 2. 2 cm kepada 2 orang peserta. So awak start dengan titik tengah je. Awak tak payah start dengan 1, 2, tak payah. Dia akan jadi graf besar kau buat macam tu. Awak start dengan titik tengah dia 47, letak 47 tanda. Tanda X. Okay, 52 tanda X. 52 bilangan peserta 2. 57 bilangan peserta 3. Tanda X. 62 bilangan peserta 6. Tanda. 67 bilangan peserta 5. Tanda. 72 bilangan peserta 4. Tanda. 77 bilangan peserta kosong. And then ambil pembaris, garis.
Garis ikut ikut X tu lah yang awak plot tu. Jangan buat bulat buat X. Okey, dia kata tambah selang kelas yang kerapan sifar sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir. Okey, tambah sendiri sebab kat sekarang ni tak ada histogram kan. Awak kena tambah sendiri. Tambah selang kelas sendiri. Okey. Okey, cikgu tengok ni. Okey, 7.1A cikgu buat sikit kat awak. Latihan kendiri kita buat sikit, nak tengok boleh faham ke tak. Okey. 7.1A data di bawah muka surat 202 kalau tak muncul lagi kat skrin awak tu tengok muka surat 202. Okey, data di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 50 orang murid yang datang ke sekolah daripada rumah mereka. Masa yang dicatatkan dalam minit terdekat. So dia pun ambil lah 50 orang, dia buat data rawak dia. Dia letak data kat situ. Okey, bina jadual kekerapan supaya bilangan kelas menjadi 5. Okey, so yang pertama sekali ni kelas. Kelas, kekerapan, hak atas, hak bawah dulu. Hak bawah, hak atas. Lepas tu kita ikut dia nak apa. Titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas. So, sempadan bawah, sempadan atas. Okey. Macam mana nak cari kelas, nak buat daripada apa ke apa, kita kena tengok data tertinggi dan data terendah. Okay, apa data tertinggi kat sini? Siapa boleh bagi tahu? Data tertinggi. Nilai tertinggi. 40 ke? Ada lagi tinggi. 49. 49. Okay, so 49 kita kena tolak data yang terendah. Data terendah apa kat sini? 6. Ada lagi. 5. Satu. Okay. And then kita kena bahagi dengan bilangan kelas dia. Dia kena nak jadi 5 kan. So kita bahagi 5. So 49 tolak 1 bahagi 5 adalah 48 bahagi 5 lah. So dapat 9.6. Tapi kita tak nak poin-poin ni. Kita bundar jadi 10. So selang kelas kita kena 10. So kita nak start dengan apa? Okay, kita kena start dengan data kita kena start dengan data rendah lah. Kan? 10 Selang kelas dia 10. So kita nak start dengan apa? Satu hingga 10 kot. Okay, kalau 1 hingga 10 okay, kita boleh start dengan 1 hingga 10. Boleh juga 1 hingga 10. Lepas tu apa? 1 hingga 10 jadi 5 ke? Okay, sorry. Kelas dia 10 kan? So 1 sampai 10 nombor kan? Betul lah 1 hingga 10. Lepas tu kita boleh jadi 11 hingga 20. 11 hingga 20. Lepas tu 21 hingga 30. 30. Lepas tu 31 hingga 40. 41 hingga 50. 50. Okay, cukup lah semua dah ada kan. Okay, let's say kalau nak start kelas dengan 0 hingga 9 pun boleh juga. 0 hingga 9, 10 nombor dah. Boleh juga. Tapi awak kena sambung dengan 10 hingga 19 lah. Nak buat macam ni pun boleh juga. Nak buat yang macam cikgu buat dalam petak biru ni pun boleh juga. Dia tak adalah skema dia tak boleh. Boleh. Okey. Kekerapan dah awak bilang lah kekerapan. 1 hingga 10 ni berapa nombor ada? Contoh 1 hingga 10, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 7 kot. Ada lagi? 7 ada 7. Ada lagi. lagi. Okay, 7. Okay. So, Ada ni. okay. So, yang ni cikgu tak buat lah. Faham dah cara kira kan? Okay. Letak nilai dia. So, hak bawah. Hak bawah dia 1 kena tolak dengan tak payah. Hak bawah dia 1 lah. Kan? Hak bawah dia 1. Hak atas dia 0. 10 sorry.
Satu. Hak bawah dia 1, hak atas dia 10. Kita ambil je. Okay, titik tengah 1 tambah 10 bahagi 2. Jadi 5.5. Cikgu, Ha. 8. 1 hingga 10 tu ada 8. Ada 6 lagi. Ada 6. Yang first baris 6. Ada 6 lagi. Ada 8 So, okay, 8. Okay, kapal 8. Okay. So, okay, sempadan bawah kita ambil 1 tolak dengan 0.5 lah. Okay, 1 tolak 0.5 dapat 0.5. Okay, sempadan atas 10 tambah 0.5 jadi 10.5. Okay. So hari ni yang cikgu nampak online. Okay, tapi sebab dia melibatkan lukis-lukis graf ni, cikgu tahu kadang awak tak ada ketagah kat rumah kan. So buat je dalam buku kerja Okay. Muka surat 91 hingga 93. Cukuplah untuk hari ni. Nanti kita belajar cara nak tafsir graf pula. Okay, ada apa-apa soalan sebelum buku teknik tak payah buat lah. Tak payah buat buku kerja je. Sebab dia banyak graf dan jadual kesian kat awak. Okay. So ada apa soalan sebelum cikgu tamatkan? Tak ada. Cikgu nak tengok kehadiran tak?